Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini pada siri yang ke-14. Kita bersama-sama mempelajari, menambahkan ilmu tentang makhluk yang bersayap, iaitu yang dimaksudkan makhluk bersayap adalah para malaikat. Yang mana alhamdulillah pada minggu yang lalu kita telah pun memasuki bab yang kelima. Ya, kita sudah memasuki bab yang kelima daripada beberapa bab yang berkaitan dengan para malaikat. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan, suara saya adakah dapat didengari dengan baik? Mohon Jelas maklum Ustaz. balas. Jelas. Okey, suara jelas. Alhamdulillah. Okey. Ada tak siapa-siapa yang baru mengikuti kuliah bersiri tentang para malaikat? Boleh nyatakan di ruangan chat supaya kita nak lihat sejauh mana yang baru ataupun semua dah lama. Bukan yang mengikuti daripada siri pertama sampai kepada siri yang ke-14. Okey. Jika tiada, maka kita boleh terus menyambung kepada kuliah bersiri kita tentang malaikat, yang mana kalau kita tengok pada senarai bab yang terkandung pada nota siri yang pertama. Okey, kalau kita tengok dekat muka surat nombor 15. Ini adalah nota siri pertama ya. Nak tahu senarai topik bab yang kita akan belajar dalam kuliah bersiri setiap Ahad petang ini, boleh lihat pada nota siri pertama seperti yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan. Kita tengok bab yang kelima. Kita sudah sampai kepada bab yang kelima. Bab yang kelima ni adalah bab berkaitan dengan apakah peranan para malaikat dengan Nabi Allah Adam. Bukan sekadar kepada Nabi Allah Adam, para malaikat ini juga mereka berperanan, mereka ditugaskan dengan keturunan anak-anak Adam. Maknanya sampailah kepada kita, para malaikat ini mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia. Okay, untuk bab kelima ini kita telah mengulas tentang malaikat. Dekat dalam seribu ni saya tidak letakkan nombor, kita hanya letakkan dalam bentuk bullet kan. Jadi kita dah belajar tentang malaikat bertanya tentang kejadian Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah. Kita dah belajar malaikat bertugas iaitu sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita juga telah belajar bahawa para malaikat ini mereka memberi arahan kepada Adam ni, maknanya mereka mengajar Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam tentang ucapan salam. Para malaikat memandikan jenazah Adam, dan kita telah nukilkan kisah Hanzalah radhiyallahu anhu. Begitu juga kita telah menyebut bahawa ketika mana manusia berada dalam rahim ibu, para malaikat telah pun ditugaskan kepada manusia. Ketika mana manusia itu keluar dari lahir saja di dunia, maka malaikat-malaikat menjaga anak Adam sampailah kita ke hari ini. Dan pada petang ini kita nak masuk yang ini. Kita nak masuk kepada tajuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, kemudian kita nak tengok kepada selain daripada menyampaikan wahyu, kita nak tengok para malaikat ini mereka mengawasi amalan anak Nabi Allah Adam, dan kita nak belajar tentang para malaikat ini mereka menguji anak keturunan Nabi Allah Adam. Maknanya malaikat ni, mereka dengan manusia ni ditugaskan juga untuk menguji anak Adam. So dalam nota ni saya tidak ikut silibus, sebab dalam silibus ni kita senaraikan saja terlebih dahulu, tapi tak apa, insya-Allah nanti kita akan sentuh ke semua maklumat tersebut. Kita akan cerita 3. Cerita tentang menyampaikan wahyu, mengawasi amalan anak Nabi Allah Adam, dan menguji anak Adam alaihimussalatu wassalam. Ketiga-tiga maklumat ini berada pada nota yang ke-9. Kita tengok. Ni seperti yang saya paparkan. Kalau dah jelas, kita tak perlu tunggu lama, kita terus kepada isi penting apa yang kita nak belajar pada petang ini. Tajuknya, kalau yang kelima, menyampaikan wahyu kepada para rasul dan para nabinya. Kenapa dalam nota itu hanya dinyatakan tugasan sahaja, tidak ada dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi? Kenapa? Kerana perkara yang kelima ni sebenarnya telah pun kita pelajari pada bab-bab yang sebelum ini. Kita pernah belajar tentang ada malaikat dia menyampaikan datang menyampaikan suratul Fatihah kepada Nabi, kalau kita masih ingat kan. Pernah memberitahu kepada Ibrahim, pernah memberitahu kepada Nabi Allah Lut. Itu semua tajuk menyampaikan wahyu. Sebab itu kita hanya letakkan kita panggil isi penting dia saja. Tapi dalilnya kita tidak masukkan, kerana dalil tu boleh ambil semula dalil pada siri yang lalu. Begitu juga yang keenam, mengawasi amal perbuatan anak Adam. Kita telah ulas pada bab menceritakan apakah nama malaikat dan tugasannya. Yang keenam ini dia berkait rapat dengan malaikat yang sifatnya, karakternya adalah raqibun atidun. Ini telah kita sebut pada kelas kuliah yang lalu. Yang kita nak perincikan adalah yang ke-7, iaitu menguji anak-anak Adam alaihissalatu wassalam. Kalau sebut anak-anak Adam ni, jangan kita faham Qabil dengan Habil tu saja. Anak-anak Adam ni maksudnya keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Maksudnya manusialah. Zuriat, keturunan anak-anak keturunan Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Jelas, kita nampak hala 7 pembelajaran kita yang kita nak bincang pada petang ini. Untuk yang ke-7 ini, kita akan berpandukan kepada satu kisah benar yang berada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu dulu hadis tu macam mana status dia. Kalau hadis tu hadis palsu, maka tak patutlah kita jadikan sebagai pembelajaran kita, untuk kita jadikan sebagai pengajaran. Hadis ni jangan dibimbangi. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya kisah benar yang kita akan belajar pada petang ini, hadis ini diyakini sahih kerana dia adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau siapa ada himpunan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dia boleh buka pada nombor hadis 3464. Begitu juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis
2964. Ni nombor hadis dalam Sahih Muslim. Kalau kita nak rujuk dalam riwayat Bukhari, kitab apa? Maknanya hadis ni dia berada dalam Sahih Bukhari. Berada pada topik apa? Maka Al-Imamu Al-Bukhari dia letak di bawah tajuk Kitab Ahadith Al-Anbiya. Maknanya hadis-hadis cerita tentang para nabi. Okey, itu saya sebutkan terlebih awal kerana ingat kita belajar mana-mana pun ilmu hadis, ya, penting. Ilmu hadis ini penting kerana dia merupakan sumber ilmu kita. Selain daripada Al-Quran, kita juga perlu merujuk kepada hadis. Jadi hadis ni dia adalah rujukan utama kita dalam dunia pembelajaran, dunia ilmu kita. Jadi apabila kita nak gunakan hadis tu sebagai pegangan, nak dijadikan sebagai amalan, kita nak rujuk dia berkaitan dengan hukum dan hakam sebagainya, maka kita kena tahu hadis itu statusnya macam mana, perawi dia siapa. Jadi insya-Allah petang ni kita belajar juga ilmu hadis, tetapi hadis ini kita kaitkan dengan kisah benar yang berlaku kepada kisah Bani Israel. Okay. Kita lihat muka surat yang kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Ya, kita pergi terus kepada terjemahan hadis. Tapi kalau sebelum tu sedikit maklumat tambahan. Kalau sesiapa ada kitab Riyadhus Salihin, hadis ni kita tengok dekat nota kaki tu. Dekat nota kaki pula. Kejap saya tengok. Hadis ni saya ada letak di bawah apa. Cuba tengok dekat nota kaki kan, nombor 1 kan. Hadis ni dia kalau dalam Riyadhus Salihin saya tunjukkan. Siap. Tuan-tuan nampak tak nota ni terlalu besar Okey. Tak apa, yang ada nota dia dah print, dia boleh tengoklah. Okey, kalau tengok dekat nota kaki muka surat nombor 6, dekat nota kaki nombor 1 tu, rujuk kitab Riyadhus Salihin bab yang kelima, tajuknya Muraqabah. Hadis dalam Riyadhus Salihin tu nombor 65. Okey. Jadi siapa dia, maknanya secara tak langsung kita juga belajar Riyadhus Salihin. Saya sebut maklumat ni supaya tuan-tuan tahu di mana sumber hadis ni kita boleh rujuk dia. Kita nak dapat dekat mana? Kalau buka Sahih Bukhari, mungkin tuan-tuan tak ada kitab Sahih Bukhari. Tetapi kalau kitab Riyadhus Salihin, sebab tu saya selalu kempen bahawa kalau boleh dalam setiap rumah kita yang nak jadi orang yang beriman ni, nak jadi panduan hidup, nak hidup seperti mana kehidupan Rasulullah, maka kena ada satu naskah kitab Riyadhus Salihin. Kerana kitab Riyadhus Salihin ini kitab-kitab yang memberikan kita panduan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengenalan serba sedikit tentang hadis ini. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada hadis ini. Okey, sekejap ya, bagi saya waktu sikit, saya ambil kitab Riyadhus Salihin yang asal kerana saya nak baca matan hadis tu dalam bahasa Arab. Okey, hadis tadi nombor berapa? 65 Okey, tuan-tuan, kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Okey, saya tidak akan membaca matan hadis tu, tapi kita pergi pada terjemahan. Okey, saya saja yang akan menyebut sedikit sebanyak matan hadis tu. Jadi kita terus tengok kepada terjemahan hadis muka surat nombor 3. Okey, kita nak tengok di mana perkaitan hadis ini dengan tajuk malaikat ni ada yang Allah tugaskan untuk menguji zuriat keturunan anak Adam. Kat mana perkaitan dia? Okey. Jadi
Kat sabda Nabi SAW. Okey, cerita ini melalui hadis adalah datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia telah mendengar Nabi SAW menceritakan hadis ini. Okey, jadi hadis ni konten dia bentuk penceritaan. Okey, tetapi dia cerita benar. Okey, cerita ini berlaku zaman siapa? Maka kita baca dekat terjemahan. Nabi SAW bersabda, ada 3 orang daripada Bani Israel. Maknanya ada berapa orang? Ada 3 orang daripada umat Bani. Kejap, kenapa saya ni nak jadi besarkan sekejap ya, tuan-tuan perempuan ya. Sekejap ya. Okey. Okey, saya dia keluar macam ni. Tak, saya punya cursor ni, dia punya cursor tu dia automatik nak bagi besar. Okey. Okey. Nota tuan-tuan sempat print tak? Sempat buat cetakan tak? Ataupun tuan-tuan tengok secara soft copy? Okey. Print. Sejadah. Okey, dah sempat print. Okey. Print elok-elok, nanti compilekan ya. Compile, lepas tu bindingkan. InsyaAllah nanti dia akan jadi tebal. Dia akan jadi seperti nota. Okey. Ini kita bagi nota mengikut per siri. Okey. Ada 3 orang daripada Bani Israel. Maknanya cerita dia sebenarnya adalah cerita pada umat Bani Israel. Cuma Bani Israel ini waktu tu Nabi dia apa? Wallahu ta'ala a'lam. Adakah Bani Israel ini adalah Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa? Atau adakah Bani Israel ini adalah Bani Israel di zaman Nabi Allah Daud? Adakah Bani Israel ini adalah Bani Israel di zaman Nabi Allah Zakaria? Contohlah. Kan, kita tak tahu. Okey, wallahu ta'ala. Tapi kisah umat-umat terdahulu di kalangan Bani Israel. Ada 3 orang daripada Bani Israel ni. Okey, orang yang pertama kata Nabi SAW, Al-Barafa. Dia mempunyai penyakit sopak. Seorang tu dia ada penyakit sopak, penyakit kulit kan, penyakit sopak. Kalau kita di Malaysia dipanggil penyakit apa? Kusta ke macam mana? Sopak juga kan? Sopak kan? Kusta tu sopak ke? Wallahu alam. Dia penyakit kulit lah. Okey. Ada seorang ni daripada 3 orang tu Nabi kata dia menghidapi penyakit sopak. Orang yang kedua Nabi kata wa aqra'a. Dia botak. Botak tu kita faham lah. Lepas tu yang ketiga wa a'ma. Dan seorang lagi dia adalah buta. Maknanya si sopak, si botak dan si buta. Kenapa dengan sopak ni? Kenapa dengan botak ni? Okay, kita kena baca lagi. Mereka bertiga ini diuji oleh Allah. Dah nampak dah perkaitan dia. Mereka 3 orang ni Allah Ta'ala nak uji mereka. Allah nak uji mereka macam mana? Allah mengutuskan seorang malaikat. Faba'asa ilaihimul malakan. Cara Allah nak uji 3 orang lelaki ni yang menghidapi penyakit sopak, kepalanya botak, seorang lagi buta, mereka diuji oleh Allah dengan Allah hantar satu malaikat. Malaikat ni dia datang menyerupai rupa paras manusia. Sekejap ya, saya tengok saya punya berapa lama. Okey, sekejap. Sekejap tuan-tuan ya. Sebelah komputer. Sekejap ya. Saya mohon sekejap untuk saya bateri ya, sebab tadi saya dalam perjalanan balik jadi saya tak sempat nak cas.
Okey, kita sambung Okey. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya dekat cerita ni kita faham kan, cerita 3 orang ni sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, nak bagi pengajaran kepada kita yang macam mana Allah Ta'ala uji 3 orang ni. Cara Allah uji, Allah hantar malaikat. Satu malaikat. Yang malaikat ni, dia datang menyerupai manusia yang biasa. Okey, macam mana Allah nak uji mereka ni? Maka didatangi lelaki bersopak. Maknanya daripada 3 orang ni, malaikat ni dia pergi jumpa dulu lelaki yang mempunyai penyakit pada kulit dia. Maka malaikat ni dia jumpa lelaki bersopak. Okey, setiap daripada lelaki ni mereka tak tahu yang tu adalah malaikat. Kalau mereka tahu tu malaikat datang nak uji mereka, tentu tak ada cerita ni. Jadi Allah Ta'ala hantar satu malaikat jumpa setiap seorang daripada 3 ni. Okey, maka malaikat datang kepada lelaki yang bersopak. Lalu malaikat berkata kepada dia. Lalu malaikat berkata kepada dia, malaikat tu kata apa? Malaikat tu kata, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Saya tertinggal persoalan. Sebenarnya malaikat tu tanya, apakah perkara yang amat menyukakan engkau? Saya tertinggal persoalan apakah tu? Persoalan apakah tu tertinggal. Jadi kita kena tulis dekat situ. Okey. Malaikat ni ketika dia datang dekat lelaki bersopak ni, malaikat tanya dekat dia, dalam banyak-banyak benda yang kau suka lah, apa yang kau paling suka sekali? Lelaki sopak tu kata apa? Dia kata launun hasanun wa jildun hasanun. Dia kata tentulah aku suka warna. Dia kata warna dan kulit yang baik. Lelaki sopak ni dia ada penyakit sopak. Jadi kalau orang tanya apa dia nak, dia paling suka, tentulah dia nak hilangkan penyakit sopak tu kan. Dia penyakit kulit. Bukan sekadar dia suka dapat kulit yang cantik, tapi dia juga nak dapat warna yang cantik. Dia nak warna dan dia nak kulit yang cantik. Okey. Lepas tu dia menjawab lagi. Okey, dia kata dia nak warna dan kulit yang cantik, kemudian apa lagi? Dia nak dihilangkan daripadaku penyakit yang menyebabkan orang ramai menjauhi dia dan benci kepada dia. Okey, kita dah faham tak? Rupa-rupanya lelaki yang sopak ni, dalam banyak-banyak benda yang dia nak, yang dia suka, dia nak kalau Allah boleh apa? Boleh hilangkan penyakit dia tadi tu. Yang penyakit dia tadi tu menyebabkan orang ramai tak suka pada dia, menjauhkan diri daripada dia. Dia rasa sangat terasing sebab orang jauhkan diri pada dia. Kenapa? Kerana penyakit kulit dia tadi tu. Lalu apa yang Allah buat? Lalu malaikat itu, saya tunjukkan dengan saya tunjuk dengan point, saya tunjuk dengan spotlight Okey. Lalu malaikat itu dia buat apa? Malaikat itu pun menyapu ke atasnya. Maksud dia menyapu dekat kulit-kulit lelaki yang sopak tadi tu. Lepas tu apa jadi? Lalu hilanglah penyakit lelaki itu dan digantikan dengan warna dan kulit yang baik. Okey, faham tak maksudnya? Okey, maka malaikat ni setelah dia tahu permintaan lelaki tu, dia suka apa, maka malaikat menyapunya. Malaikat sapu, pegang pada kulit orang yang kena sopak tu, elok kulit dia. Allah bagi dia kulit yang cantik, dia dapat warna kulit yang cantik. Kemudian malaikat bertanya lagi. Malaikat tanya pula kepada lelaki tu,
fa ayyul mali ahabbu ilaika, dia tanya, harta apa yang kau suka, kau paling suka pula? Lelaki tu jawab, dia kata dalam hadis dia kata al-ibil. Ada riwayat mengatakan dia kata al-baqar. Perawi hadis ni dia berlaku syak lah sama ada lelaki tu yang dia dengar pada Nabi tu adakah dia kata unta ataupun lembu. Malaikat tanya dekat dia, dalam banyak-banyak harta, kan, harta apa yang kau suka sekali? Maka lelaki yang kena penyakit sopak tadi tu, setelah dia dapat kulit dia yang baik, kan, bukan sekadar kulit dia dah elok, warna kulit dia bertambah baik. Lepas tu apabila malaikat tanya pada dia, kau suka harta apa yang kau paling suka? Dia jawab unta ataupun lembu lah dari riwayat tu. Lalu apa yang Allah beri kepada lelaki? Ingat ya, kisah mula-mula ni, mereka ni kan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah hantar malaikat. Lalu diberikan kepadanya unta betina yang bunting. Rupa-rupanya Allah Ta'ala beri kepada lelaki yang telah sihat kulit tubuh badan dia tadi, naqatun usyara'a, unta betina yang sudah bunting, yang sudah hamil. Maknanya unta tu akan keluar anak lah. Maka akan beranak kan, sebab unta betina kan. Okey, ketika itu, malaikat itu dia doakan kepada lelaki tu, dia doakan pada unta betina yang Allah Ta'ala beri yang sedang bunting tu. Allah Ta'ala, malaikat mendoakan unta betina tu dengan mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga diberikan keberkatan oleh Allah pada unta betina ini. Okey. Faham cerita dia kan? Okey. Kemudian apa jadi dekat malaikat yang lelaki yang telah elok kulit dia tadi, ya kan? Lepas tu dia dapat unta betina, malaikat doakan keberkatan kepada unta betina tu. Apa jadi kepada dia? Apa jadi kepada dia? Kita tunggu nanti. Sat lagi kita akan tengok lelaki tu dia jadi apa. Okey. Nabi SAW menceritakan lelaki yang kedua pula. Malaikat datang kepada lelaki yang berkepala botak. Orang dulu ni, kalau kepala botak dia sangat pelik lah. Zaman sekarang kalau botak, itulah yang macho tu. Itulah yang macho kalau botak-botak tu kan. Sekarang botak ni dia jadi macam style lah sekarang kan. Dah jadi trend lah. Tapi orang dulu kalau kepala dia botak, sangat ganjil. Kan? Okey. Jadi malaikat jumpa kepada lelaki kepala botak ni, lalu malaikat tanya soalan yang sama macam malaikat tanya dekat orang yang kena penyakit sopak tu. Malaikat tanya dekat dia, apakah perkara yang amat menyukakan engkau? Maka lelaki tu jawab, dia kata pesya'run hasanun. Dia kata aku tentulah nak rambut yang elok. Maknanya dia nak minta rambut dia tumbuh balik. Kan? Ya tuan-tuan, lelaki ni benda yang penting pada dia kadang-kadang rambut tau. Rambut kalau dah tak ada ni, kadang nampak macam janggal juga. Kan macam-macam minyak guna. Tapi kalau rambut dah tak ada ni, susah juga nak tumbuh. Kan betul tak? Kalaulah ada malaikat macam ni datang lagi sekarang kan, kalau kita tahu dia malaikat, boleh minta rambut yang cantik. Maka dia minta rambut yang cantik. Bukan sekadar cantik. Dia minta apa? Dia bagi tahu. Kenapa dia minta rambut yang cantik tu? Sebab apa dia kata? Kerana rambut dia tadi tu, kepala dia yang botak tadi menyebabkan orang ramai menjauhkan diri daripadanya. Sama dengan penyakit sopak tu. Kan orang menjauhkan diri. Lalu malaikat tu buat apa? Malaikat tu pun menyapu kepalanya. Apabila sapu dekat kepala dia, tumbuh balik rambut yang elok sangat. Rambut dia. Okey. Kemudian malaikat itu bertanya dekat lelaki ini. Dia sama je soalan tanya macam lelaki sopak tu.
Malaikat tanya. Maknanya lelaki ni rambut dia dah elok dah. Dah elok, cantik, kemas. Akan dapat rambut yang cantik. Kemudian malaikat tu tanya, harta apa yang kau paling suka? Okey, harta apa yang kau paling suka? Maka lelaki tu mengatakan al-baqaru. Aku suka kalaulah aku ada lembu. Lembu. Kalau orang dulu ni aset dia memang daripada haiwan ternakan lah. Okey, maka dia minta lembu. Okey, kalau tadi dapat unta, ni dia minta lembu. Lalu malaikat itu pun memberikan kepada lelaki ni lembu yang sedang bunting kepada lelaki itu sambil malaikat tu mendoakan kepada lembu itu, barakallahu laka fiha. Maknanya malaikat mendoakan supaya lembu yang didapat itu Allah bagi berkat. Kenapa minta berkat? Kerana kalau berkat nanti akan bercambah-cambah anak dia. Sebab tu orang suka kalau beli yang betina. Sebab betina dia akan keluar anak-anak dia. Jadi dapatlah lelaki ni seekor lembu betina yang malaikat mendoakan dia supaya Allah bagi berkat pada lembu ini. Apa jadi dekat lelaki ni? Lelaki yang dia dah elok rambut dia tadi tu. Lepas tu dia dapat lembu betina. Nak tahu cerita dia jadi apa dekat dia? Kita tunggu sebentar lagi. Kita akan tengok apa yang berlaku kepada lelaki yang rambutnya telah elok tadi, asal-asalnya botak. Okey. Kita pergi kepada lelaki yang ketiga. Okey. Selepas itu, malaikat tu datang pula kepada lelaki yang dia buta. Fa'atal a'ma. Dia pergi kepada lelaki yang buta tu, lalu malaikat tanya soalan yang sama. Seperti bertanya kepada lelaki yang asal-asalnya sopak, yang asal-asalnya botak, malaikat tanya. Malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apakah perkara yang paling engkau suka? Lelaki tu jawab apa? Dia kata, ayyuraddallahu ila basari fa'abthirun nas. Dia kata perkara yang aku paling suka kalaulah dia kata mata aku ni dapat disembuhkan, apabila dah sembuh dapat aku melihat manusia. Maknanya lelaki yang buta ni, orang lain tak jauhkan diri pada dia, cuma dia tak dapat melihat keindahan alam sebab dia buta. Jadi dia minta lah dalam banyak-banyak permintaan orang buta, mestilah dia nak minta dapat melihat semula. Dia nak dapat melihat lah supaya dia boleh melihat manusia. Lalu malaikat buat apa? Malaikat menyapu mata lelaki tu, lalu Allah mengembalikan penglihatan lelaki tersebut. Lalu malaikat bertanya kepada lelaki itu, fa'ayyul mali ahabbu ilaika? Apa harta yang engkau sangat suka? Lelaki tu jawab apa? Al-ghanamu. Aku suka kalau aku dapat kambing. Okey, kita tengok susunan ya. Kalau lelaki yang pertama tadi yang sopak tadi tu, bukan sekadar dia nak dapat balik kulit yang elok, bukan dapat nak sembuh pada penyakit tu, dia minta pula kulit pula yang cantik. Kalau yang botak tadi tu, dia minta apa? Dia minta supaya Allah bagi dia rambut. Patutnya tumbuhkan saja rambut lah. Kan tak, betul tak? Tetapi dia nak minta rambut tu bukan sekadar tumbuh, tapi yang hasanun, yang cantik. Lelaki ni dia tak minta lebih-lebih. Dia kata kalau aku boleh sembuh mata aku ni, cukuplah aku boleh tengok kat orang. Lepas tu dia cuba minta apa? Dia minta kambing. Kalau lelaki sopak tadi, dia minta unta. Kalau lelaki yang botak tadi, dia minta lembu. Maka dia minta kambing je. Lalu malaikat tu buat apa? Maka malaikat pun memberikan kambing betina yang sedang bunting. Okey. Jelas ya? Yang sedang bunting. Lepas tu, apa jadi dekat tiga-tiga orang ni? Rupa-rupanya
semua binatang-binatang itu membiak. Kan betina kan, keluar anak membiak. Setiap orang daripada 3 orang tadi tu menjadi kaya raya, tuan-tuan dan perempuan. Ada lanang ternakan sendiri yang masing-masing dipenuhi dengan unta, dengan lembu dan kambing. Nabi sebut dalam hadis dia macam tu. Maknanya ketiga-tiga lelaki itu sudah menjadi kaya raya. Bukan sekadar kaya raya, tapi penyakit yang mereka hadapi itu telah disembuhkan oleh Allah melalui para malaikat yang datang. Malaikat yang datang tadi. Malaikat tu satu je, tapi dia datang pada 3 orang. Okey, akhirnya berkembang biaklah haiwan-haiwan tadi sampai mereka ada satu ladang ternakan mereka yang tersendiri. Okey. Tak lama kemudian, apa berlaku, tuan-tuan perempuan? Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita ni? Siapa pernah dengar cerita ni? Pernah dengar tak? Kita tak pernah dengar. Pernah Ustaz, tapi dah lupa dah. Oh, dah lupa. Okey, tak apa. Kemudian, malaikat yang datang tu, dia datang sekali lagi, maknanya dia datang buat kali kedua, jumpa 3 lelaki tadi. Tetapi kali ini dia datang meniru seperti keadaan ketiga-tiga lelaki itu. Meniru macam kalau orang tu kena penyakit sopak dulu kan dah sembuh, maka malaikat ni dia datang menyerupai lelaki mengikut pada 3 jenis penyakit tadi itulah. Maka kata Nabi SAW, kemudian malaikat tu datang kepada orang yang kena penyakit sopak dengan menyerupai orang itu. Maknanya malaikat dia datang balik semula kepada lelaki yang telah kena penyakit sopak tadi, yang telah kaya raya tadi. Malaikat datang macam watak dia sakit dulu, kena penyakit sopak. Lalu malaikat tu kata, aku ni seorang miskin yang sedang kehabisan bekalan dalam perjalananku. Maksudnya dia terputus bekalan. Kan, dah tak ada apa-apa bekalan dalam perjalananku ni. Kan, aku tak akan dapat sampai dekat destinasi pada hari ini, melainkan dengan bantuan Allah, kemudian bantuan engkau. Kenapa disebut kemudian? Nak menunjukkan bahawasanya kita kena kata Allah yang akan tolong kita. Kemudian barulah asbab kepada manusia. Jadi malaikat ni dia pura-pura jadi orang kena penyakit sopak, datang dekat lelaki yang dulu-dulu pernah kena penyakit sopak. Lelaki yang kaya tadi, yang ada ladang ternakan unta tadi, yang sopak tadi, dia tak tahu tu adalah malaikat yang datang, yang telah sembuhkan dia dulu, yang telah beri dia unta betina tu. Dia tak tahu. Nama pun Allah Ta'ala nak uji kan. Okey. Lalu malaikat tu katalah, aku nak minta tolong engkau, boleh tak? Aku nak minta pertolongan engkau dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Aku perlu seekor je unta nak meneruskan perjalananku ke tempat yang dituju. Dia cakap apa? Dia kata dia minta ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Faham tak? Dalam banyak-banyak unta tu, malaikat kata, boleh tak kalau kau boleh sedekahkan aku seekor unta, kalau aku dapat unta tu, bolehlah aku gunakan untuk aku sampai dekat destinasi aku. Mungkin dia nak naik ke, mungkin dia nak jual ke, wallahu a'lam. Tuan tahu tak apa jawapan lelaki yang asal-asalnya kena penyakit sopak, lepas tu menjadi kaya raya
disebabkan unta betina yang dia dapat dulu, dia jawab apa? Dia kata hak-hak orang lain masih banyak. Dia kata al-huququ kathiratun. Dia kata apa? Maksudnya dia tak nak bagi walaupun siku. Dia kata seolah-olah dia kata aku ada banyak lagi nak bagi ke orang lain ni. Aku tak dapat nak bagilah. Faham tak dia jawab macam tu? Dia kata hak-hak orang lain masih banyak. Maksudnya seolah-olah dia tak boleh nak bagi walaupun seekor unta kerana dah ada orang nak booking ke ataupun dia ada wallahu alam, tapi yang pasti lelaki tu dia tak nak tolong. Lalu malaikat yang menyerupai lelaki sopak tu berkata dekat lelaki tu. Malaikat kata apa? Ka'anni a'rifuka. Malaikat tu kata, dia kata aku ni macam kenal je kau. Alam takun abrasa yakdharukan nasu faqiran fa'atakallah. Malaikat nak uji kali kedua dengan malaikat tanya dia. Engkau ni macam kenal je. Engkau ke dulu yang pernah menghidap penyakit sopak, lepas tu orang ramai jauhkan diri daripada engkau. Lepas tu engkau ni dulu seorang yang fakir. Lepas tu Allah telah beri kekayaan kepada engkau. Tuan tahu tak lelaki tu jawab apa dekat malaikat tu? Dia jawab apa? Dia kata innama warithtu hadzal mala kabiran an kibirin. Dia kata sesungguhnya aku mewarisi harta ini daripada orang tuaku. Dia tipu malaikat tu. Dia tak tahu itulah malaikat, tapi dia tipu lelaki tu. Dia tak mengaku pun yang dia dulu ni pernah kena penyakit sopak, dia dulu pernah dapat seekor unta betina yang Allah beri pada dia. Tapi dia jawab apa? Dia kata, kekayaan aku yang sekarang ni, ini adalah nenek moyang aku dapat ni, dia kata. Lalu malaikat tadi berkata kepada lelaki tu. Dia cakap apa? In kunta kadhiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat kata, sekiranya engkau menipu, maka Allah akan menjadikan engkau seperti mana asal dahulu engkau pernah terjadi. Maka tamatlah cerita lelaki yang pertama. Adakah lelaki yang pertama ini Allah Ta'ala kembalikan dia semula menjadi lelaki yang kena penyakit sopak dan dia berjatuh miskin? Tak tahu jawapan dia? Tunggu. Kejap lagi kita sampai kepada maklumat dia. Suspense, Ustaz. Ya. Cerita ni dia sangat suspend. Saya baca pun tengok, kalau tengok cerita ni, cuba kita ukur dengan diri kita. Kita pernah jadi tak macam lelaki ni? Yang pertama ni. Dulu kita susah kan? Betul tak? Tapi kita dah pandai, dah ada jawatan besar, Allah bagi sekian-sekian. Tiba-tiba ada orang minta tolong dekat kita. Apa jawapan kita? Adakah kita mengingati? Adakah kita rasa simpati dengan orang minta tolong tu? Sebab kita dulu pernah susah. Kan, nak belajar pun susah. Nak makan pun susah. Hadis ni nanti kita tengok pada pengajaran. Ya Allah, hadis ni sangat deep. Kalau kita faham elok-elok, kita seperti adalah sikit sebanyak pada jawapan lelaki tu kan. Apa jadi dekat dia? InsyaAllah nanti kita akan sambung. Kita akan jumpa jawapan dia. Petang ni juga kita akan bagi jawapan dia. Saya tak tahulah tuan-tuan sempat baca ke tak sempat baca cerita ni kan. Siapa yang sempat baca terlebih dahulu nota ni, dia tahulah cerita dia. Okay, tapi tak apa. Kemudian malaikat tu dia buat apa? Dia datang pula kepada lelaki yang mula-mula dulu berkepala botak. Dia pergi dekat lelaki kedua. Yang lelaki tu dia dah tak botak dah lah kan.
sebab dia telah disapu kepalanya dengan tangan malaikat tu. Lalu malaikat datang menyerupai orang yang orang yang berpenyakit botak. Jadi dia datang rupa orang botak lah. Jumpa dekat lelaki botak tu. Okey, cuma Nabi SAW dalam hadis ni tidak diceritakan apa yang ditanya, cuma soalan dia sama je. Soalan dia, malaikat tanya, malaikat tadi tu dia cakap benda yang sama macam lelaki sopak tu. Dia bagi tahulah dia ni musafir, terputus bekalan, dia takkan sampai dekat tempat dituju melainkan kalau Allah tolong dia, kalau lelaki ni boleh tolong dia, kan. Lalu dia minta apa? Dia minta, kalau kita faham cerita sama, kalau tu dia minta seekor unta, maka pada kali ni dia minta seekor apa? Dia minta seekor lembu. Kan? Lalu lelaki tu buat apa? Lalu dijawab kepada malaikat tu seperti dia menerima jawapan daripada orang yang ada penyakit sopak tu. Dia jawab sama macam lelaki yang sopak tu. Malaikat ingatkan dia, macam kenal kau ni dulu botak kan? Kau ni dulu susah kan? Tapi Allah berikan kau kekayaan. Dia jawab benda sama. Seperti lelaki sopak tu. Dia tak nak bagi seekor lembu tu. Lepas tu dia tidak mengakui bahawa semua yang dia dapat tu memang betul. Dulu dia pernah penyakit sopak, botak, dia pernah miskin, dapat lembu betina. Lalu malaikat kata apa pada dia? Sekiranya engkau berdusta, maka Allah akan menjadikan kamu seperti mana kamu dahulu, iaitu botak dan miskin. Adakah lelaki ini dia kembali menjadi botak seperti asal-asalnya? Kita akan tunggu jawapan dia sebentar lagi. Maknanya lelaki yang kedua ini juga dia telah gagal dalam ujian nikmat melalui Allah hantar seorang malaikat. Tinggal seorang lagi lelaki. Adakah lelaki yang asal-asal dulu buta dapat melihat kemudian telah jadi kaya sebab kambing-kambing dia membiak dengan banyak? Atau macam mana? Bagi kita baca hadis ni. Kemudian malaikat datang kepada orang buta dulu dengan rupa dan gayanya dengan berkata. Dia kata rajulun miskinun wa banus sabilin in qata'at bi al-jibalu al-hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billah thumma bika. Malaikat pun kata, tapi ketika malaikat datang kepada orang-orang yang mata buta, malaikat jadi orang buta. Malaikat pun kata, aku ni orang miskin yang sedang kehabisan bekalan dalam perjalanan. Maka takkan sampai matlamatku pada hari ini melainkan dengan bantuan Allah, kemudian dengan engkau memberi bantuan kepada aku. Aku nak minta tolong kau ni dengan apa yang Allah telah berikan kepada engkau. Lepas tu dia cakap, malaikat uji lagi. Malaikat kata, aku perlu seekor kambing. Dia kata, semoga dengan seekor kambing tadi tu dapatlah aku sampai kepada tempat yang dituju. Tuan tahu tak, lelaki yang buta ni, yang telah sembuh tu, telah jadi kaya raya, dia jawab apa kat malaikat? Dia kata, qad kuntu a'ma faraddallahu ila basari. Lelaki buta ni dia berbeza watak dengan kedua-dua lelaki yang tadi tu. Dia cakap apa? Dia kata, sesungguhnya aku dulu ni buta. Dia cakap, aku dulu pernah buta. Lalu Allah bagi dekat aku boleh melihat. Dia cakap. Lepas tu kan malaikat minta seekor kambing kan. Dia jawab apa?
Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Lelaki yang asalnya buta, yang kaya, dia cakap apa kat malaikat tahu? Dia cakap, ambillah apa yang kau nak ambil, tinggallah apa yang kau tak nak. Maknanya dia bukan nak bagi seekor kambing je. Dia serahkan kepada malaikat tu, dia nak ambil berapa ekor. Ikutlah. Dia kata, pergilah ambil kambing tu. Pergilah, dia kata. Ambillah. Mana kau nak ambil, kau ambil. Mana kau tak nak ambil, kau tak payah ambil. Berbeza sangat dengan lelaki yang dua yang pertama tadi tu. Kalau lelaki yang asalnya sopak, lepas tu asalnya botak tadi, dia punya tak nak bagi alasan, macam-macam bagi alasan. Punya tak nak bagi tu, dia bagi alasan. Lepas tu tak mengaku pula yang dia dulu pernah berada dalam kesusahan. Betul tak? Dalam bakhil. Lepas tu tak mengaku pula yang dia dapat kekayaan tu dari Allah. Berbeza sangat dengan lelaki ni. Lelaki ni dia mengaku betul, kan? Dia dulu pernah susah, pernah penyakit buta, Allah sembuhkan dia. Lepas tu dia tahu, dia mengakuilah tentang apa yang berlaku pada dia, Allah beri nikmat pada dia. Tuan-tuan, apa yang malaikat tu cakap kepada dia? Belum habis lagi lah. Okey. Lelaki itu dia mengatakan dekat malaikat tadi, dia kata, fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadhtuhu lillahi azza wa jalla. Lelaki yang buta, asalnya buta kan, dia cakap apa? Demi Allah, hari ni aku tidak keberatan memberikan engkau sesuatu yang engkau ambil kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki tu kata apa? Kalau betul-betul engkau perlukan kambing ni kerana Allah, engkau ambil lah. Wallahi, dia kata, aku tak keberatan langsung kalau kau nak ambil kambing ni. Kau ambil lah. Adakah malaikat tu ambil kambing itu? Malaikat tu mengatakan, amsik malak. Malaikat tu kata, jagalah harta engkau. Maknanya malaikat tu dia tak ambil. Akhirnya malaikat tu memperkenalkan diri. Dia cakap apa? Dia kata, tak apalah, tak apa. Dia kata, jagalah harta kau baik-baik. Dia kata. Lepas tu, malaikat tu pun cakap. Dia kata apa? فَإِنَّمَا بَتُلِيتُمْ. Dia kata, sesungguhnya kamu bertiga ni telah pun melalui ujian. Lepas tu malaikat tu kata lagi, faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Maka malaikat mengatakan, maka engkau telah dapat redha Allah manakala dua orang sahabat engkau itu, mereka telah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak faham kan? Rupa-rupanya tiga orang ni adalah tiga sahabat. Jadi malaikat tu kata, malaikat memperkenalkan diri bahawa kamu bertiga ni sebenarnya telah diuji oleh Allah. Dua kawan kau tadi telah gagal dalam ujian. Allah murka kepada mereka. Dan engkau telah lulus dalam ujian. Dan Allah Ta'ala redha kepada engkau. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Faham tak cerita ni? Faham tak kisah Allah menghantar malaikat sebagai penguji kepada tiga-tiga lelaki ni? Jadi kita ambil pengajaran dia. Agak-agak cuba kita ingat balik, renung balik, pernah tak kita ada orang datang dekat kita minta tolong? Pernah tak? Kan?
Kita pernah tak kita marah orang minta tolong tu? Kita pernah tarik muka ke? Kan? Betul, kadang-kadang sedih tengok. Kalau kita tak nak tolong orang, janganlah kita tunjukkan muka menyampah dekat orang. Betul tak? Kadang-kadang sampai kita tinggi suara, kadang-kadang sampai kena maki orang yang minta tu, kadang-kadang macam-macam. Entah-entah orang yang datang tu malaikat kot. Kita tak tahu. Sebab malaikat penguji ni dia sentiasa ada. Kan? Atau macam mana? Sepatutnya kalau orang datang minta-minta dekat kita, kan, kalau kita tak nak bagi, surah Ad-Duha aja apa dekat kita. Fa'amassa-ila fala tanhar. Kalau ada orang meminta-minta kepada engkau, jangan rendik. Kita katakan saja, maaf, kan, saya tak boleh nak bantu. Tapi janganlah kita herdik, janganlah kita maki, janganlah kita tarik muka. Mentang-mentang kita dah ada serba-serbi, betul tak? Mentang-mentang kita dah ada segala-galanya. Kadang-kadang kita pandang orang lain dengan pandangan yang sangat sinis. Kita terlupa yang kita boleh hidup pada hari ini semuanya adalah dari Allah. Kita terlupa yang dulu kita pernah susah. Yang dulu kais pagi, kais petang, makan petang. Kan dulu nak belajar punyalah susah. Kan ikat perut. Tapi sejak kita ada segala-galanya ni, kadang-kadang lupa diri kita kan. Kita terlupa nak mengingati kesusahan kita yang dulu. Ini sekadar pengajaran lah. Okey, kita tengok pengajaran yang diulas oleh para ulama hadis. Kalau baca hadis ni tuan-tuan, saya memang, ialah hadis ni sebenarnya, ialah kita pun kadang-kadang pernah kita nak jadi macam lelaki yang ketiga tadi tu. Ya Allah, kan? Kadang-kadang sampai kita fikir, sampai ada orang fikir, kita rasa macam dah menyampah nak tolong orang. Kadang-kadang sampai sakit hati nak tolong orang. Ada juga. Kan dia, benda ni kita kena bersihkan hati kita, ya. Okey, jadi kita tengok apa teladan hadis ni. Okey, tapi dari sudut tujuan kita belajar petang ni, tuan dapat tak dalil yang menunjukkan ada malaikat yang datang memberi ujian? Saya saja je pilih hadis ni untuk diceritakan pada petang ni. Dia ada banyak lagi hadis lain bagi ujian tu. Tapi cukup dengan hadis ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jelas tak? Faham tak? Cuma lelaki yang dua tu jadi apa? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita tengok pada hadis tadi hujung, malaikat tu kata Allah Ta'ala telah murka kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala boleh kembalikan mereka menjadi orang yang mula-mula dulu botak, orang yang mula-mula dulu kena penyakit sopak. Sebab hadis tu kata Allah Ta'ala telah memurkai kedua-dua lelaki tersebut. Lepas tu kan malaikat kata kan, jika korang berdua berdusta, hakikat sebenar-benarnya Allah Ta'ala boleh kembalikan kau menjadi asal. Tapi nak jadi macam lelaki ketiga ni, ya Allah, sangat mulia. Bukan dia nak bagi seekor kambing je, tapi dia suruh pilih mana-mana. Kita ni kadang-kadang, ya Allah, sifat bakhil kita ni. Kadang-kadang adik-beradik kita nak pinjam barang kita pun kadang kita ni berkira. Kadang ada ahli keluarga kita nak pinjam kereta kita pun kadang-kadang kita dah macam-macam alasan kita tak nak bagi. Kan? Banyak alasan. Kita nak gunalah, kita apalah, kita sekian-sekian. Kan? Banyak tak orang membuat alasan kalau tak nak memberi sesuatu. Walaupun kadang-kadang kita tak cakap, kan? Tapi kita
Iyalah, kadang-kadang itulah sifat dia. Kita kena belajar. Belajar ni, dia boleh mengubah diri kita. Dia boleh sedarkan kita. Kan, yang selama ni, kita boleh makan dengan sedap, kita ada segala serba-serbi kenderaan, kita ada segala-galanya, kita terlupa tentang pahit manis, kecualilah orang yang memang dia dah memang asal-asal keturunan memang mak bapak dia kaya, dah ada harta tu, mungkin beza sikit lah kan. Tapi kita orang yang pernah jadi, macam saya anak Felda, dulu ayah menuri getah, pernah ikut menuri, tanam sendiri pokok getah tu, sekali sawit, kan. Jadi kita ni pernah susah, jadi apabila ada orang susah minta tolong, kita tengok pun kita sedih. Biar kita macam tu. Supaya apa? Supaya hati kita ni hidup. Jadi itu pengajaran untuk kita. Okay, jadi kita tengok apa teladan ulasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata, pengajaran hadis ni pertama. Dia sebut apa? Dia kata pada hadis ni, apa dapat kita belajar? Dia kata pada hadis ini terdapat ancaman amaran bagi orang yang kufur nikmat. Iyalah, macam mana jadi kufur nikmat? Dia tak mengaku bahawa kekayaan dia dapat tu daripada Allah. Cuma dia cakap apa? Alah, ini keturunan aku punyalah, harta aku wariskan. Sepatutnya dia kena katalah. Dia kena kata, ya, semua aku dapat, apa ladang aku ada ladang unta, aku ada ladang lembu, ni semua dari Allah. Tapi mereka tak menyandarkan kepada Allah. Jadi hadis ini memberi ancaman orang yang kufur kepada nikmat. Dalam masa yang sama, hadis ini adalah menganjurkan kita mensyukuri nikmat Allah dan memuji Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita kelebihan bersedekah dan anjuran bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang lemah, memuliakan mereka dan memenuhi keperluan mereka. Ini yang saya ulas tadi tu. Kalau ada orang minta-minta pada kita kan, kecualilah kalau kita tahu dia memanglah sedikit ke, memang kita tahu, tu tak apalah kalau kita nak tegur dia kan. Tapi kalau kita, ialah kita jumpa orang susah kadang-kadang kan. Jadi daripada hadis yang kita belajar petang ni, ingat sampai bila cerita ni. Jadi apabila kita nak tolak orang minta, kita tak mampu, kita cakaplah lemah lembut kan. Mungkin kita bantu dengan cara lain, dapatkan bantuan untuk dia ke, ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata dalam hadis tadi ni terdapatnya ancaman bagi siapa-siapa yang bakhil, kerana sifat ini akan membawa kepada mendustakan dan mengingkari nikmat Allah. Apabila kita bakhil, secara tak langsung nanti dia akan bawa kepada harta tu harta kita punya, kita akan kata macam tu. Sedangkan tidak ada apa-apa pun milik kita. Kita ni sebenarnya tidak memiliki apa-apa tau sebenarnya. Kita tak miliki apa-apa pun. Apa yang kita miliki pada hari ini adalah milik Allah. Jadi tak sepatutnya kita merasa bangga. Tak sepatutnya kita tak patut tolong orang. Kan tak sepatutnya. Tapi bakhil ni lah nanti dia akan bawa kepada apa tau. Di saat langsung dia akan bawa kita kepada lupa. Bahkan boleh bawa kepada kita mengingkari yang apa yang kita dapat, yang kita miliki itu adalah dari Allah. Okey, Ibnu Hajar Asqalani dia ulas 3. Tetapi saya tambah lagi beberapa pengajaran lain yang saya ambil dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Salihin. Apa dapat kita belajar? Nombor 1. Ini kita ambil hadis tadi. Daripada hadis tadi kan, kita dapat belajar, kita boleh gunakan dalam silibus pembelajaran, dalam pendidikan
elok kalau kita bawa bentuk penceritaan. Seperti bawa kisah-kisah benar umat-umat terdahulu. Satu nikmat kan kita dapat belajar kisah benar. Sebab selama ni mungkin kita ingat kisah benar tu dalam Quran je. Ada kisah-kisah benar dalam Quran. Rupa-rupanya dalam hadis Nabi ada banyak kisah benar. Jadi daripada hadis tadi tu kita boleh guna bercerita. Tambah-tambah lagi petang-petang macam ni kan. Sebab tu kelas petang ni dia sangat mencabar. Nak belajar secara ilmiah. Tambah-tambah macam subjek macam kita belajar ni kan. Belajar pasal malaikat. Sangat ilmiah, takut berat kan. Tapi boleh gunakan. Yang kedua, kewajipan mensyukuri nikmat dan tidak kufur kepada nikmat. Kerana apa? Kerana itulah yang menjadi kewajipan mensyukuri nikmat. Tak kufur nikmat. Kenapa? Kerana nikmat itu adalah daripada keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita keutamaan bersedekah dan perintah untuk mengasihi orang-orang yang lemah, bantu mereka telah kita ulas. Yang berikutnya adalah di antara sifat yang begitu tercela adalah kedekut. Kedekut inilah, bakhil inilah yang menyebabkan dua orang dalam hadis tadi mereka melupakan nikmat Allah. Bahkan mereka jadi kufur kepada nikmat Allah. Yang berikutnya, sifat bakhil. Lepas tu kita berdusta pula akan mengakibatkan Allah murka, Allah marah seperti mana Allah telah marah kepada si sopak dan si botak. Yang berikutnya, jujur dan bersikap dermawan termasuk sifat yang terpuji. Dan kedua-dua sifat ni, dia jujur, dia mengaku kan dulu dia pernah jadi buta, dia pernah susah. Dia jujur dan dia seorang yang sangat dermawan. Inilah dimiliki oleh si buta ini. Dua sifat inilah, iaitu sifat jujur dan sifat pemurah inilah yang menyebabkan dia bersyukur kan sehingga dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ingatlah kisah si buta. Okey, jadi kita boleh bawa kisah tiga lelaki ni kan. Okey, yang berikutnya, pahala yang Allah beri berdasarkan kepada zahir perbuatan dan bersesuaian dengan apa yang kita niatkan. Lelaki tu dia nak yang cantik, Allah bagi cantik. Jadi dia bergantung kepada zahir. Kita dapat belajar kemampuan malaikat menjelma dalam bentuk manusia. Ini kita tak sedia maklum, kita dah belajar. Berikutnya, dibolehkan meminta dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat terhadap si sopak, si botak dan si buta. Kan tadi dia kata apa? Dia minta tadi kan dia kata apa? Aku minta ni dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan engkau. Okey. Kemudian keberkatan. Jika telah melekat pada sesuatu, ia akan memperbanyakkan jumlah yang sedikit. Macam itulah sebaliknya. Maknanya macam ni. Malaikat tadi kan dia doa berkat kan. Dia doakan berkat kat unta betina tu. Dia doakan berkat lembu betina tu. Dia doakan berkat dekat kambing tu. Apabila berkat, Allah Ta'ala akan kembang biakkan. Tapi kalau sesuatu tu tak ada berkat, maka tidak akan dapat berkembang biak, tak akan dapat bercambah. Mudah dia macam duit lah, gaji yang berkat kan. Kalau gaji tu berkat, Allah akan bagi dia seperti duit banyak. Ada orang mungkin pendapatan dia, kita ambil lah pendapatan, ada orang pendapatan dia 2,000 sebulan contoh duduk di kampung kan. Allah berkat dia kerja kampung kan, dia tak pakai kemas-kemas, tak duduk dekat aircon, tapi dia kerja sendiri je, kerja kampung, dapatlah 2,000. Betul tak? Allah berkat rezeki dia 2,000 ni, berkat dia tu seolah-olah dia seperti mempunyai mungkin 5,000. Contoh, walaupun pada nilai 2,000, tapi dia beli sini, beli barang sini, beli barang makan ni,
tengok ada lebih lagi 300 ni. Tapi dia beli barang ni, dia beli barang tu, tapi cukup. Itu dipanggil berkat. Kalau yang tadi tu daripada seekor yang bunting berkembang biak jadi ladang. Sebab itu penting dalam hidup mencari berkat. Berkat. Kalau kerja berkat, kita tak culas, ya. Kalau kerja 6 jam tu kita kerja. Okey, kita tak main-main bekerja. Moga-moga rezeki kita ada berkat. Kenapa kita tengok kadang-kadang anak kita kan, kalau kita tengok ahli keluarga kita, kadang anak-anak kita, siapa-siapalah, kadang-kadang kita tengok mak ayah kita kan, kerja macam ibu dan bapa saya, seorang yang tidak ada pelajaran. Tengok orang peneroka kan, tak ada pelajaran tinggi pun, tapi dia boleh besarkan anak-anak dia sampai universiti anak dia belajar. Bukan seorang tu 2-3 orang, betul tak? Seolah dia dapat duit banyak. Dia boleh besarkan anak dia sampai masuk universiti, mari dia dapat duit. Tapi zaman sekarang anak-anak kita ni dah belajar sampai ada diploma, ada degree. Tapi kenapa hidup sempit juga? Kenapa asyik tak cukup je? Maka salah satu daripadanya mungkin hilang keberkatan daripada pendapatan dia. Bayangkan mak kita yang tak pernah hantar sekolah rendah pun sampai darjah berapa je. Tapi rezeki dia berkat tu, dia boleh besarkan anak-anak hidup sampai anak-anak tu belajar tinggi. Kita yang belajar tinggi, bekerja menggunakan tiket diploma, kita menggunakan tangga gaji degree, kita rasa macam tak cukup. Kenapa tak cukup? Mungkin pertama mungkin hilang berkat, mungkin cara kita berbelanja tu tak betul, macam-macam lah. Allahualam. Ni kita nak kupas tajuk berkat, ni kita kena bawa contoh dan cerita yang lain. Tapi sedikit sebanyak dia ada kaitan dengan berkat. Jadi kalau kita nak bagi contoh berkat, boleh ambil kisah yang kisah 3 lelaki ni. Wallahu ta'ala alam. Kita pun dah dekat pukul 4. Okey, ada apa-apa pertanyaan yang boleh kita kongsikan? Yang boleh saya jawab? Ada apa-apa nak kongsi sebelum kita tamatkan pengisian kita pada petang ini? Ada pertanyaan tak? Ada? Ada persoalan? Okey, jelas ke tuan-tuan dan puan pengisian kita pada petang ini? Jelas. Alright. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, jika tiada ada soalan, kita berada pukul 4. Tadi kita mula dalam 2.30, dekat-dekat 2.40. Jadi, kita berhentilah dekat sini setakat ini. InsyaAllah minggu depan kita tak dapat nak teruskan kelas. Kita tangguh dulu kelas pada minggu depan. Kita sambung satu lagi minggu. Ya, kerana saya ada terlibat dengan walimatul urus. Ya, jadi memang saya berkhidmat. Ya, hidup ni sebenarnya adalah untuk orang tua. Jadi anak sulung. Jadi memang banyak tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Doakan kita sama-sama Allah temukan nanti sekali lagi pada kelas akan datang, ya tuan-tuan dan puan ya. InsyaAllah kita sambung nanti pada minggu yang satu lagi, maknanya 2 minggu lagi lah kita akan bertemu sambung untuk siri yang ke-15 ya. Kita sambung pada siri yang ke-15. Kita sambung lagi mungkin kita sambung lagi ini kita sampai nombor 7 kan. Mungkin kita akan sambung nombor 8, nombor 9 ataupun nombor 10. InsyaAllah. Cuma saya belum dapat lagi nak tentukan yang mana satu kita nak belajar. Tapi hari ini alhamdulillah kita dapat belajar 3. Nanti kita akan tengok yang lain. Kalau kita tengok dekat nota siri 1 tu ya, mengajar Rasulullah ni sebenarnya kita dah belajar. Mengajar Rasulullah solat, kita dah belajar. Mengubati Rasulullah pun Jibril, kita dah belajar doa Jibril alaihi salatu wassalam. Sebenarnya kita dah belajar.
Cuma minggu yang depan mungkin kita belajar tajuk mendorong manusia melakukan kebajikan ke nanti kita belajar. Ada malaikat ni kerja dia ajak kita buat kebaikan. Memberi khabar gembira kepada orang beriman, insya-Allah. Nanti kita belajar ya. Okey. Siapa-siapa yang mengucapkan barakallahu fikum, saya juga mengucapkan wa fikum barakallah. Siapa-siapa yang mengucapkan jazakumullahu khairan, saya juga mengucapkan wa antum fajazakumullahu khairan. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada 2 minggu akan datang. Jadi kalau ada kelapangan pada malam ni, boleh ikuti kuliah bersiri bertajuk hadis-hadis akhir zaman yang berkaitan dengan kiamat. Nota ada insya-Allah. Sebentar lagi saya akan hantarkan nota untuk pengisian pada malam ini. Terima kasih semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.